Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu waktu ini banyak perkara-perkara yang telah kami bawakan, kami telusuri, dan kali ini saya nak bawa 30 minit perbincangan ini melihat kepada isu berkenaan dengan pelaksanaan kepada pindaan Akta Kerja 1955. Ini satu perkara yang cukup penting kita telitikan jika dalam niaga awan ini pada sebelah pagi tadi kami membawakan Datuk Amir Ali Maidin dari Maidin Holdings Berhad, dan sudah tentu itu di peringkat majikannya, tetapi di peringkat pekerja pula bagaimana dari segi kita nak mengimbangi kelestarian di peringkat perniagaan, pada masa sama kita nak meningkatkan produktiviti pekerja. Jadi ini perkara yang cukup penting untuk kita telitikan. Dan kalau kita fahami dan juga melihat kepada apa yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini, pindaan telah pun diluluskan di Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga telah pun diwartakan, dan pelaksanaannya ditangguhkan sebelum ini iaitu pada September. Dan Menteri Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia yang baru, memaklumkan bahawa pindaan ini kesemuanya akan dilaksanakan bermula 1 Januari. Tiada lagi penangguhan, kata beliau. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya di studio pada ketika ini, saya berbesar hati Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal. Datuk, terima kasih sudi hadir ke Astro Awani. Datuk merupakan Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC. Datuk, bercakap berkenaan dengan pindaan ini, ianya ditangguhkan, banyak perkara-perkara yang melibatkan terutama dari segi kebajikan pekerja itu diluluskan di Dewan Rakyat, Dewan Negara dan telah pun diwartakan. Pandangan Datuk melihat kepada pentingnya untuk disegerakan pindaan-pindaan ini, Datuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akta Kerja ini wujud pada tahun 1955. Ya. Dah lebih kurang 60 lebih tahun. Ya. Jadi kita dalam gerakan Kesatuan Sekerja ini sentiasa menantikan ada pembaharuan-pembaharuan yang boleh dibuat oleh kerajaan yang memerintah supaya dapat ditingkatkan pengisian dia ataupun dapat juga dibaiki beberapa akta yang perlu dipinda dari dahulu sampai hari ini. Ya. Jadi sekarang ini apabila kerajaan telah umumkan bahawasanya pindaan ini akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023, ini merupakan satu berita yang baik. Ya. Cuma saya berharaplah tidak ada halangan-halangan lagi. Ya. Jangan ada halangan atau ada cuba nak menghalang pelaksanaan ini dibuat, kerana kita sebagai kaum pekerja di Malaysia ini sudah lama menanti-nanti ataupun menunggu pindaan-pindaan seperti ini. Jadi kalau boleh, pindaan ini seperti diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang baru patut dilaksanakan. Ya. Datuk, antara yang dinyatakan oleh Datuk Amir Ali Maidin pada sebelah pagi tadi, antara perkara yang boleh dikatakan menjadi kegusaran juga adalah dari segi peningkatan kos. Kerana ini perkara yang terutama dalam sektor runcit, contoh melibatkan pengurangan waktu bekerja dan kemudian kerja lebih masa. Mereka yang bergaji 4,000 dan ke bawah entitled, layak untuk mendapat OT. Dan perkara-perkara sebegini akan menyebabkan kenaikan kos, kata beliau. Dan akhirnya sama ada syarikat itu yang akan tutup, perniagaan itu akan tutup kerana kos yang tinggi, atau ianya perlu dari segi kos itu diserahkan kepada pengguna. Pandangan Datuk melihat kepada perkara ini kerana ianya akan meningkatkan kos di peringkat majikan. Ya. Saya berpendapatlah ataupun saya respect apa yang telah dinyatakan oleh speaker sebelum pada saya ni. Ya. Tetapi kita tidak dalam waktu sekarang ni jangan ada ciri-ciri ugutan. Ya. Jangan kita nak cuba ugut kalau benda ni berlaku atau benda ni perkara ini dilaksanakan akan menyusahkan pelanggan. Ya. Never shoulder to pelanggan. Pelanggan tidak ada masalah. Ya. Sekarang ni kita nak lihat
bagaimana majikan-majikan ini menghadapi pindahan tersebut. Jadi dia tak boleh transfer kos tu kepada pelanggan. Itu saya rasa tidak begitu adil. Jadi mungkin besok pelanggan-pelanggan kata inilah kerana pindaan ini dilaksanakan tuntutan daripada Kesatuan Sekerja, maka harga-harga ini meningkat. Saya rasa itu tidak betul. Persepsi itu tak betul. Yang penting sekarang ni kita lihat bagaimana mereka boleh mengatasi. That's very important. Bagaimana mereka boleh mengatasi untuk supaya pindahan ini dapat dijalankan. Elok kita tutup cerita kos akan meningkat dan sebagainya sebab pekerja pun telah ditindas begitu lama. Bukan 1-2 hari kalau saya nak bercakap. Bukan 1-2 hari, dah begitu lama. Bertahun-tahun. Jadi sekarang ni kalau ada satu space yang baru, satu pendekatan baru, satu pengisian yang baru, majikan patut sambut benda ini secara lebih berhemah dan mencari kaedah yang terbaik bagaimana untuk mengatasi perkara ini. Bukan katakan oleh kerana pindaan ini dibuat, maka kos ini akan ditransferkan kepada pelanggan. Saya rasa ini tidak begitu bijak. Itu tidak begitu bijak. Itu macam Robin Hood lah. Ambil sini letak situ, tak betul. Itu saya rasa tak betul. Jadi kita kena cari satu kaedah. Saya berpendapat peniaga-peniaga hari ini ataupun syarikat-syarikat besar pengurusan, mereka mempunyai strategi. Dia ada action plan. Dan tentu dia tahu dah bagaimana nak pelbagaikan perniagaan dan sebagainya. Jadi jangan jadikan pindaan akta ini satu daripada stumbling block ataupun satu batu penghalang. Saya rasa lebih baik buka. Dengan pelaksanaan ini, pekerja-pekerja rasa lebih meriah, lebih dihargai. Mungkin produktiviti itu secara spontan akan meningkat. Itu lebih tinggi pada pandangan saya. Ya, kita akan masuk cerita berkenaan dengan produktiviti itu dalam blok selepas ini. Tapi dalam waktu ini, Datuk, antara yang disebut juga adalah kerana dalam pindaan ini ada beberapa perkara. Ya, betul. Sebagai contoh, OT, cuti maternity dan juga paternity, melibatkan tempoh waktu bekerja dari 48 jam turun ke 45 jam. Perkara-perkara sebegitu. Maksudnya ada beberapa perkara. Tetapi persatuan terutama dalam kalangan majikan mengharapkan bahawa pelaksanaan itu bukanlah semua secara serentak, tetapi dilaksanakan pindaan-pindaan itu dilakukan berperingkat. Sebagai contoh, boleh laksana maternity dan juga paternity bermula 1 Januari. Kemudian mengambil kira 6 bulan pertama tahun 2023 melihat kepada keadaan ekonomi mencabar dan sebagainya, baru boleh laksana yang lain-lain selepas itu. Reaksi Datuk? Berperingkat. Iya. Kalau nak ditafsirkan pindaan ini sudah pun dirumuskan. Dia dah ada libat urus sebelum pada ini. Panjang masa dia. Lepas tu telah pun dibahas dalam parlimen. Parlimen adalah tempat yang berhemah yang telah lulus. Lepas daripada parlimen bawa ke Dewan negara pun lulus. Pada pendapat saya, perkara ini telah pun dibincang daripada semua sudut. Semua sudut. Mungkin apa yang dicadang sekarang ini, contohnya seperti cuti bersalin, 98 hari. Apa ini mengejut sangat ke? Ini tidak mengejut. Patut boleh bagi 3 bulan terus pun boleh. Ini dah 3 bulan ke atas dah. Jadi saya rasa ini tidak mengejut. Lepas tu paternity leave dia bagi selama 7 hari kepada kaum saya laki-laki. Itu saya rasa tidak menjadi beban. Ini dianggap sebagai sebahagian daripada CSR. Corporate Social Responsibility. Saya rasa ini tidak jadi masalah. Lepas tu waktu kerja yang dikatakan daripada 48 turun kepada 45. Saya berpendapat perkara-perkara ini telah pun dibahas oleh kementerian-kementerian terlibat, sumber manusia dan lain-lain agensi yang ada. Sudah tentu perkara ini telah pun diambil kira. Sudah sampai masanya untuk kita laksanakan setelah 60 lebih tahun kita merdeka. Saya rasa dan kita juga nak nak pastikan faedah-faedah ini sama juga dirasai oleh kawasan negara ASEAN ataupun negara-negara lain. Jadi there's no issue pada saya lah. Jadi kalau buat peringkat-peringkat ini kita buying time. Jadi kalau buying time tu saya rasa satu langkah yang tidak baik. Lagi baik apa yang pindaan dah ada ni laksanakan dulu. Biarlah sama-sama kita menghadapi untuk menyelesaikan masalah ni. That's very important. So pandangan Datuk melihat kepada
sebagai contoh antara perkara termasuklah tempoh jam bekerja. Ya. Ini antara perkara yang dinyatakan oleh ILO sendiri. Ya, ya. Bagamana Datuk melihat moving forward untuk membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara membangun? Kita nak jadi negara maju, tetapi kita masih lagi terperangkap dalam status negara membangun. Tetapi antara perkara-perkara yang perlu dipenuhi adalah seperti syarat apa yang diletakkan oleh ILO, klausa-klausa dalam ILO itu sendiri. Pandangan Datuk? Betul. Ini dia ada satu framework, satu global framework dia ada. Dalam global framework tu kita dah ada termaktub beberapa perkara yang sepatutnya diketengahkan. Jadi ini satu daripada perkara yang kita lihat waktu kerja daripada 48 jam kepada 45 jam tadi, satu daripada perubahan yang sudah dibuat. Jadi soal ILO tu satu ialah dia monitor semua negara-negara yang melaksanakan. Jadi kita patut rasa bangga dan hari ini kita boleh bercakap pada luar negara, Malaysia pun sudah laksanakan 45 hari. Jadi saya rasa ini satu framework yang bagus. Tidak ada halangan dan kita juga menyokong bagi pihak lain yang memberi sokongan kepada kita supaya 45 jam ini patut dilaksanakan. Ya. So adakah ini dilihat sebagai satu langkah dalam membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara membangun, meningkatkan produktiviti dan juga akhirnya akan memastikan bahawa golongan pekerja itu kehidupannya itu terbela, ada work-life balance itu ada, dan bersama-sama dengan majikan yang prihatin kepada pekerja mereka. Ya. Datuk. Saya fikir hari ini orang pun membuat satu perbandingan. Perbandingan. Sama ada kita ni berani atau takut. Masalah dengan majikan kita ni, bila ada kemudahan atau kelebihan untuk pekerja, sentiasa mereka takut. Kenapa mesti takut, saya rasa. Dan pada hari ini kita juga berani mewar-warkan seluruh negara, iaitu Malaysia juga berani membuat perubahan. Jadi kalau Malaysia berani membuat satu perubahan, saya kira orang akan mengiktiraf kita. Iaitu Malaysia ini satu daripada negara yang telah memberi pengiktirafan, contohnya waktu kerja tadi. Dan yang kedua, kita juga nak melihat untuk nak kurangkan waktu kerja daripada 48 kepada 45 jam ini sudah diambil kira. Adakah selama ini dianggap waktu kerja 48 jam itu satu jumlah yang maksima? Jadi kita tidak ada ruang Kita tidak ada ruang untuk baiki. Sekarang dah ada ruang untuk dibaiki. Saya rasa semua pekerja-pekerja, golongan pekerja yang kerja di Malaysia rasa begitu. Saya boleh katakan hati terbuka kerana 3 jam pada mereka itu bukan maknanya dia curi tulang. Tidak. Itu 3 jam itu di mana 45 jam tadi dikerja dengan penuh semangat. Dia boleh habiskan kerja dia dan dikatakan seperti productivity, saya rasa itu juga satu daripada elemen. Jadi productivity ini pun tertakluk kepada company lah. Sama ada dia nak keluarkan wang untuk train pekerja-pekerja ni, training and retraining sangat penting. Productivity takkan datang macam itu. Latihan sangat penting. Jadi company pun kena invest lah duit sikit atau wang sikit supaya upgrade dia orang ni, reskilling dia ni atau bagi latihan yang cukup baik. Yang dengan cara itu mungkin 45 jam tadi itu dia punya input lebih baik daripada 48 jam. Baik. Mungkin. Menarik sekali untuk kita bincangkan berkenaan dengan isu productivity ini. Selepas ini kita nak masuk kepada isu berkenaan dengan work-life balance, productivity, apa lagi yang perlu dilakukan nak mengimbangi antara give and take lah di antara majikan dan juga pekerja. Itu perkara yang cukup penting dalam kita melaksanakan kepada pindaan Akta Kerja 1955 ini. Pantau Kerajaan Baru, kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita bersambung lagi perbincangan. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan tetamu di studio pada ketika ini Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC. Terima kasih Datuk sekali lagi. Kita masih lagi berbincang berkenaan dengan pelaksanaan pindaan Akta Kerja 1955 ini. Kita nak masuk kepada isu productivity, work-life balance. Ini perkara-perkara yang sering diperkatakan, tetapi dalam kita melaksanakan ataupun merealisasikan work-life balance itu perlu ada
keseimbangan di antara give and take lah orang kata di antara majikan dan juga pekerja. Ini perkara yang cukup penting sekali. Majikan bagi yang terbaik kepada pekerja, pekerja seronok, gembira, produktiviti meningkat. Jadi perkara-perkara sebegitu perlu dilaksanakan. Bagaimana pandangan Datuk melihat kepada pindaan ini akan mampu meningkatkan produktiviti pekerja di negara kita, Datuk? Pertama, walaupun saya mewakili daripada Gerakan Kesatuan Sekerja, kita tidak nafikan bahawasanya produktiviti itu sangat penting. Ya. Sangat penting kerana produktiviti juga akan meningkatkan perniagaan sesuatu buah syarikat. Jadi perkataan produktiviti itu satu. Bagaimana pengisian produktiviti tadi? Ya. Seperti saya nyatakan awal tadi, latihan sangat penting. Sekarang ni contohnya online. Banyak juga orang buat jualan melalui online. Pekerja-pekerja juga harus didedahkan dengan online. Jangan didedahkan online gunakan telefon sendirian. Tentulah company kena belikan telefon untuk mereka. Itu pun sangat penting. Jadi produktiviti ini ada banyak sebab banyak dia punya komponen. Satu daripada komponen latihan saya katakan tadi komunikasi sangat penting pada saya. Itu pun mungkin kita rasa komunikasi apa problem dia. Tidak, komunikasi sangat penting kerana apa yang diluluskan oleh board of director ataupun pengurusan tu, jadi isu apa ni dia punya berita tu mesti sampai ke bawah secara selari. Jadi semua orang boleh faham apakah visi dan misi syarikat itu sendiri. Ya. Ini bukan dipahami oleh satu dua orang. Jadi perlulah dipahami oleh majoriti pekerja-pekerja yang ada. Nombor satu. Yang kedua, bila kita dah cerita mengenai visi dan misi, kedua tadi kita tengok apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam syarikat tersebut. Dan apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada pekerja tersebut. Ini kita kena ambil satu garis panduan yang strategik. Kerana dengan itu kita akan kena pasti ruang-ruang yang mana kosong, ruang-ruang yang mana lemah, ruang-ruang yang mana patut kita perbaiki. Jadi kalau syarikat tak ambil pendekatan ini, dia hanya cerita produktiviti hari-hari, itu tidak akan membantu apa-apa. Jadi kita kena ambil kira juga latihan itu sangat penting kerana bila pekerja-pekerja ini dia telah diberi latihan, dia nampak secara alert. Ya. Maknanya dia bersedia untuk menjalankan tugas pada bila-bila masa. Ya. Dia tidak ada masalah sebab dia tahu semua kerja dia boleh buat. Ya. Tetapi kalau dia tidak ada multi skill, maknanya dia hanya satu skill saja dia ada. Tiba-tiba dia arah pergi tempat lain. Lepas tu kita kata you tidak produktif. Jangan kita menuduh pekerja begitu cepat tidak produktif. Kita patut dipersalahkan. Ya. Sebab kita tidak memberi pendidikan, tidak memberi latihan, tidak memberi dia pendedahan yang secukupnya. Jadi work-life balance ini lahirnya daripada satu komponen yang sehat. Ya. Bukannya negatif ataupun yang sebaliknya. Perlu holistik. Ya, holistik. Jadi, kedua belah pihak, engagement itu penting. Antara pekerja dengan majikan, saya tak mau sebut negara-negara lain, dia mesti duduk untuk berbincang. Bagi masa. Waktu untuk pekerja itu mesti ada untuk bagi feedback dan sebagainya. Inilah kekurangan di negara kita ni. Kita bercakap, mesti orang bawah dibuat. Saya rasa itu tidak. Consultation, engagement itu sangat penting kerana kita juga mahu melihat apa pekerja punya pendapat. Two-way communication. Two-way communication very important pada saya. Yeah. Kalau satu orang saja bagi communication, ikut suka hati dia lah. Yeah. Kalau kepala dia tak betul semua berlaku. Ya, Datuk, menarik juga untuk kita telitikan antara perkara yang saya nak bawa dalam perbincangan kita melihat kepada cuti maternity 98 ini. Sehingga satu tahap ada perbincangan di media sosial, saya saksikan ada yang menyatakan bahawa kemungkinan akan wujud diskriminasi terhadap pekerja wanita ataupun peluang untuk wanita memasuki dalam sektor pekerjaan itu selepas ini mungkin akan lebih rendah. Ketika ini kita menyaksikan sebagai contoh graduan universiti wanita. Nak mendapat kerja itu kita nampak kurang. Di universiti ramai graduan wanita. Tetapi bila masuk ke workforce, dia dah menurun angka itu. Selepas pelaksanaan ini, mungkin majikan tidak akan menyatakan secara tersurat bahawa nanti dah kahwin ataupun beranak nanti cuti 98 hari. Dia majikan mungkin tidak akan cakap begitu, tetapi secara tersiratnya perkara itu mungkin akan berlaku. Pandangan Datuk?
Sedihlah kalau dalam negara kita yang telah merdeka dengan independen yang ada, dengan orang kenali Malaysia begitu di seluruh dunia, tiba-tiba kita ambil pendekatan ini pendekatan negatif. Ada juga beberapa syarikat seperti IKEA, dia bagi cuti bersalin sampai 4 bulan pun ada. Itu kalau ikut daripada DG, dia bagi sampai 6 bulan pun ada. Tapi kalau ada pahaman, misal kata kalau ambil lebih ramai pekerja wanita akan menggugatkan cuti bersalin yang panjang. Ini negatif. Ya. Allah pun marah kalau kita ada perasaan seperti ini. Tak boleh. Itu sudah ada 2 jenis, laki-laki, ada satu perempuan dah ada. Kalau perempuan itu perlu diberi cuti bersalin sampai 8 hari ataupun lebih pada itu satu norm yang biasa. Sudah tentu ILO lah daripada negara-negara lain dah kaji balik sekarang ini dalam waktu moden, apabila seseorang wanita itu melahirkan seorang anak tadi, dia memerlukan bukan lahir saja tetapi untuk memulihkan diri dia sendiri, jaga anak itu satu daripada generasi akan datang. Jadi kalau ada majikan ataupun berpendapat akan datang, jangan kita ambil kaum wanita untuk bekerja takut kerana cuti bersalin 98 hari. Ini satu pandangan yang cukup negatif. Ini tidak ada peri kemanusiaan. Cuti itu, ada yang menyatakan bahawa cuti itulah yang akan membantu wanita dalam nak menguruskan anak yang baru lahir itu, nak dapat contoh nursery dan sebagainya, ada tempoh bertenang sebelum memasuki semula ke pejabat. Betul. Saya setuju. Saya setuju. Jadi kita kena pandang secara lebih luas lah. Lebih luas. Jangan sempitkan pemikiran. Sebab apa? Kalau kita bagi ganjaran seperti itu juga dianggap sebagai CSR yang kita ada. Kita jaga wanita. Wanita pada hari ini bukannya malas bekerja, mereka bekerja lebih hebat, lebih rajin dan sebagainya. Kalau sekali-sekali dia bersalin, dia dah dibagi 90 lebih hari cuti, itu reward untuk dia lah. Kita pun sekarang ni kalau tengok satu keluarga, anak bukan sampai 5-6, 2-1, kita nampak dia pun kontrol. Jadi dalam hal ini saya fikir itu tidak ada threat lah. Tidak ada satu gangguan. Dan tak sepatutnya kita ambil satu pendekatan menghalang wanita untuk berbuat demikian. Itu tak betul. Diskriminasi betul-betul tu. Sekiranya perkara begini berlaku, mesej Datuk kepada pekerja di luar sana, golongan wanita terutamanya, yang tak tahu nak suarakan bagaimana minta kerja, bila minta kerja tak dapat. Dia seolah-olah perkara itu memang tak disebut secara terus terang, betul. Sewaktu temu duga dan sebagainya. Tapi perkara itu boleh dianggap berlaku. Mungkin mesej Datuk kepada mereka yang di luar sana, mungkin takut nak sampaikan perkara ini, ke mana saya nak pergi dan sebagainya. Mungkin yang rasa tertindas dan sebagainya. Saya berpendapat wanita pada hari ini cukup berani. Dia tidak takut, saya rasa. Kalaulah perkara ini boleh berlaku, boleh juga mengadu terus kepada Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Uni MRC dan kita angkat perkara ini kepada kerajaan. Kita boleh buat pengaduan kepada kerajaan bahawa syarikat ini dia membuat satu tomahan ataupun diskriminasi kaum wanita. Kita boleh tahu. Kita bukan kata hanya membuat tuduhan, tetapi kita akan lihat balik betul-betul. Adakah contohnya kerja itu memang untuk wanita, tetapi ditakut kerana wanita itu akan ambil cuti bersalin. Sudah tentu ke wanita tu nak kahwin? Belum tentu dia belum kahwin lagi. Kita dah hukum dia lebih awal macam mana? Tapi tak betul lah tu. Dia belum tentu dia nak kahwin pun. Belum kahwin kita dah hukum dia. Itu bermakna niat kita tidak jujur. Jadi kalau seperti ini berlaku, saya rasa kita ada Kementerian Hal Ehwal Wanita. Kita boleh bangkitkan. Kita ada Kementerian Sumber Manusia. Kita boleh bangkitkan. Kita ada kesatuan sekerja seperti Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja tempat saya ini. Kita boleh bangkitkan. Jadi the voice of the wanita ini kita akan angkat. Dan kita akan tengok syarikat-syarikat mana yang membuat tindakan seperti itu. Kerajaan pun kena ambil tindakan kepada syarikat tersebut sebab dia terang-terang telah pun mendiskriminasikan wanita. Terang-terang tu. Datuk, sudah tentu dalam pelaksanaan pindaan akta kerja ini penting juga untuk kita melihat menuju ke hadapan. Bagaimana Datuk meneliti bahawa pindaan-pindaan ini perlu segera memastikan kebajikan pekerja itu, kelangsungan itu dapat dilaksanakan, meningkatkan produktiviti dan akhirnya memastikan negara ini terus berdaya maju dan
menjadi negara maju. Kita tidak mahu lagi duduk dalam kelompok negara membangun. Setiap kali RMK kita update, tujuan utama RMK adalah nak menjadi negara maju. Nak jadi negara maju. Beberapa kali kita update RMK, itulah tujuannya. Kita tak mencapai lagi negara maju itu, Datuk. Pada saya kejujuran itu sangat penting lah. Kejujuran sangat penting, keikhlasan sangat penting, dan juga kita mesti ada menjaga maruah pekerja kita sangat penting. Kalau ini dapat kita tingkatkan, lepas tu saling hormat menghormati itu dah ada, respect and care itu dah ada, saya kata kita boleh membina atau develop satu masyarakat pekerja yang lebih baik dan berhemah di Malaysia. Jangan kita sekali-kali macam hari ini kita dengar orang Malaysia ni malas, orang Malaysia malas. Lepas tu kita kena ambil daripada orang luar negara. Saya rasa ini persepsi tak betul. Persepsi ini tak betul. Jadi kita kena bentuk balik benda ni. Kalau kurikulum kita tak betul, kita betulkan balik. Di mana salah benda ni, di mananya salah. Jadi saya fikir dalam waktu yang singkat ini, kita boleh membina dengan pindaan yang ini ada. Engagement itu sangat penting pada saya. Kalau tidak ada engagement, tidak ada berkomunikasi, tidak ada perbincangan, saya rasa perkara ini akan menjadi masalah besar. Jadi pada majikan, saya cuma nak beritahu, jangan jadikan ini sebagai satu hukuman. Kerajaan telah luluskan, kita terima baik dengan benda ini secara jujur dan ikhlas, dengan penuh maruah, kita cuba cari jalan ke tengah. Try to break through all the hurdles yang ada. Okey. Nak breakthrough hurdles tu, Datuk Amir Ali Maidin juga menyatakan tadi bahawa minta supaya ada perbincangan di antara pihak-pihak majikan, persatuan, perniagaan dan sebagainya bersama dengan kementerian. Akhir sekali, berbaki lebih kurang 1 minit ini, mesej Datuk kepada majikan-majikan di luar sana. Mesej saya simple saja. Hormatilah pekerja. Pekerja itu adalah tulang belakang sebuah syarikat yang telah membangunkan syarikat itu untuk mendapat kejayaan yang besar. Bila kita menghormati pekerja, pekerja akan menghormati majikan, maka syarikat itu akan besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seronok sekali perbualan bersama dengan Datuk Muhammad Shafie BP Mamal, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC. Banyak perkara yang perlu kita telitikan berkenaan dengan dalam kita mengimbangi kelestarian perniagaan dan juga meningkatkan produktiviti pekerja susulan daripada pindaan Akta Kerja 1955 ini. Sudah tentu banyak lagi perkara akan kita bawakan dalam perbincangan Pantau Kerajaan Baru. Teruskan bersama kami di Astro Awani dan juga astroawani.com. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.